Gutter. Ni engkap semua. Okey. Alright. Okay, thank you ah. Hai, Assalamualaikum. Zul daripada Aquaponik Malaysia. Ini video pertama untuk siri aquaponik tilapia dengan menggunakan gutter sebagai grow bed. Tadi saya dah beli sebatang gutter. Gutter tu panjang sebatang 19 kaki. So saya akan potong 4, 4, 4, 4. Untuk gutter tu saya nak gunakan panjang 4 kaki saja. So saya akan dapat 4 set. Kemudian saya dah beli dia punya end cap untuk kiri dan juga kanan. So beli 4 set. Kemudian untuk kita pasangkan end cap ni, kita perlu gunakan gam PVC biasa. Okey, bagi yang masih baru dekat channel Aquaponik Malaysia ni, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia, sebab saya akan tunjukkan satu persatu proses untuk kita buat sistem aquaponik untuk ternakan tilapia dengan menggunakan gutter sebagai grow bed. Daripada permulaan sampailah habis kita set up sistem ni, saya akan tunjukkan dekat channel ni. Kalau ada yang tak kenal gutter, ni adalah contoh gutter. Biasanya kita pasang ni dekat ujung bumbung sebagai palung ataupun saluran air hujan. Sebelum air hujan tu masuk ke dalam longkang, kita akan tadah dalam gutter ni, kemudian masuk dalam pipe ni, kemudian akan turun ke dalam longkang kat rumah kita. Okay, ukuran saya ambil 4 kaki. Untuk potong gutter ni, saya akan gunakan gergaji tangan, gaji biasa yang kita gunakan untuk potong kayu. Okey, dah siap potong. Ini yang last, yang hujung. Yang ni cuma tinggal balance 3 kaki saja. Daripada sebatang gutter tadi, kita dapat 4 gutter panjang 4 kaki. Ini yang kita akan gunakan. Kita akan dapat 4. So sekarang saya akan tunjukkan cara-cara kita nak pasangkan end cap dekat gutter ni. Okay, untuk pasangkan end cap ni, kita perlu gunakan gam PVC. Jadi kita perlu cuci dulu bekas potongan ni sebelum kita letakkan gam. Kita dah siap bersihkan bekas potongan tadi. Sebab kita perlu bersihkan ni, sebab kalau kita tak bersihkan bekas potongan ni, kita tak cuci yang berlebihan ni, nanti kita nak pasangkan end cap ni nanti susah. Okay, end cap ni memang datang dalam bentuk set sepasang, kiri dan juga kanan. Jadi kalau nak mudah untuk pasang ni, kita dirikan je macam ni, lebih mudah. Okey, untuk gam, kita akan letak gam pada gutter dan juga pada end cap tu. So akan letak pada gutter ni dulu. Siphon untuk sistem gutter ni ada kelainan sikit, sebab kita punya media tanaman ataupun lacquer ball ni kita akan masukkan ke dalam net pot yang besar ni. Jadi untuk siphon kita dah tak perlukan lagi media guard.
Okey, tapi untuk bell siphon saya tetap gunakan pipe UPVC size 3 inci sebagai bell siphon, kemudian 2 end cap size 3 inci. Okey, panjang pipe ni 5 inci. Kemudian untuk standpipe kita gunakan tank connector size 15 mm, satu reducer daripada 25 mm ke 15 mm, kemudian pipe PVC 15 mm. Untuk standpipe ni tank connector 15 mm dan pipe 15 mm kita masukkan dalam tank connector ni, kemudian reducer. Yang ni kita perlu tolak sampai rapat ni. Okay, untuk bahagian bawah tandakan sikit. Okay. Untuk lubang pada standpipe ni saya gunakan hose size 25 mm. Okay, dah siap tebuk, tapi sebelum tu kita bersihkan dulu lubang tebuk tadi tu. Kita ada lebihan bekas potongan ni, kita kena buang supaya kita punya sambungan pipe ni lebih rapat. Untuk lubang pada bell siphon ni saya akan gunakan drill bit 10 mm, so kita akan tebuk lubang di sekeliling ni. Ini gata yang kita pasangkan end cap tadi tu, gam pun dah kering, so kita akan tebuk lubang dan kita akan pasangkan siphon pada gata ni. Okey, untuk kedudukan siphon ni saya ambil jarak lebih kurang, kita ambil dalam 4 inci daripada bahagian tepi hujung gata ni, jarak ni 4 inci. Kita cuba ambil buat lubang dekat bahagian tengah-tengah sekali. Okey, lubang pada gata pun sama juga saiz, sebab kita gunakan standpipe size 15 mm, so saya gunakan hose 25 mm untuk tebuk lubang pada gata ni. Dan kita bersihkan dulu bekas potongan. Okey, lubang dah siap. Okey, untuk pasang kita punya siphon ni mudah je. Ini standpipe yang kita buat tadi dengan menggunakan tank connector 15 mm dan juga reducer daripada 25 ke 15 mm. Ini kita punya bell siphon. Siphon tadi kita dah pasang, kemudian last sekali kita pasangkan dia punya end cap. Okay, dah siap. Okey, untuk bahagian bawah ataupun siphon punya outlet, satu soket 15 mm, kemudian PVC yang 15 mm. Yang ini panjang saya cuba dulu dengan 6 inci, dan satu elbow, dan pipe yang ni, pipe ni 3 inci elbow, dan lagi satu pipe 3 inci juga. Okey, siphon dah ready, so kita akan cuba pasangkan kita punya cutter bed ni. Kita tengok adakah kita punya siphon berjalan dengan lancar. Okey, untuk kita test siphon ni sama ada berfungsi atau tak, saya akan letakkan cutter bed ni dekat atas tangki lobster ni, dan kita akan ambil air daripada sini masuk ke dalam kita punya cutter bed ni.
sambil kita nak menunggu proses siphon berlaku, kita check dulu kita punya gutter ni kalau ada leaking. Kalau ada leaking, kita gamkan balik. Okay, air dah mula keluar. Ini siphon dah start. Kita tunggu adakah siphon akan stop dengan sendirinya. Tadi kita dah dengar bunyi siphon kita stop. Jadi maksudnya siphon kita ni tak ada masalah, dia boleh start dan stop sendiri dengan lancar. Ok, saya nak recap balik tentang apa yang saya dah buat tadi. Untuk gutter ni panjang dia 4 kaki untuk satu gutter, dan dalam ni sesuai untuk kita letakkan sehingga 5 net pot dan saiz besar. Dan untuk siphon tadi saiz UPVC 3 inci, end cap pun end cap 3 inci 2. Kemudian untuk standpipe 15mm. Panjang untuk pipe di bawah ni tadi 6 inci. Okay, ini 3 inci, ini pun 3 inci. Ok, untuk design siphon ni saya rasa saiz ni dah ok. So saya akan buat lagi 3 siphon dan 3 lagi gutter untuk sistem aquaponik tilapia ni. Ok, untuk satu gutter memang sesuai untuk 5 net pot, jadi kita boleh ada jarak sikit. Ok. Okay, tapi untuk tangki ternakan saya boleh decide sama ada nak gunakan polytank ataupun tangki plastik ni, HDPE ni, sebab tangki ni ada lagi satu yang lebih besar, dia punya tinggi 1,5 kaki, jadi sesuai untuk ternakan tilapia. Dan untuk sistem ni dia punya gutter saya akan gunakan 4 panjang 4 kaki, so total kita akan ada 20 net pot untuk tanaman. 5 dalam 4 20, so kita akan ada 20 net pot untuk tanaman. Dan untuk sistem ternakan tilapia ni mungkin kita perlukan external filter, kita perlukan external solid waste filter dan juga biofilter, sebab insyaAllah kalau sistem ni berjalan dengan lancar saya akan gabungkan sekali dengan sistem DFT dan juga NFT. Okay, sebab sistem menggunakan gutter ni lebih menjimatkan sebab kita mengurangkan penggunaan leka. Jadi sesuai bagi sebab sekarang ni leka pun agak mahal dan stok pun kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Jadi kita cuba buat sistem lain yang boleh menjimatkan penggunaan leka bol. Ok, setakat ni saja untuk video kali ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.